Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review dan market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So untuk pagi ni Zul ada hampir 5 request untuk permintaan daripada subscriber Zul untuk tengok chart untuk teknikal. Zul akan buatkan. So guys, hari ni untuk hari Ahad. So hari terakhir untuk minggu ini, kemudian hari terakhir untuk bulan 10. So macam cakap, kita expected bulan 10 dapat berlaku pump, good pump daripada 52 ke 65k dan kita retrace ke 61. Good kita retest sedikit. And then kita expected bulan 11 kita akan expected more ada kenaikan. Macam cakap, ada target di antara 72 dan 85. So nanti kita akan terang di chart dengan lebih detail. Kita tengok apakah momentum, adakah ada momentum untuk minggu depan yang kenaikan, adakah tidak, nanti kita akan tunjukkan di chart. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan. So sebelum kita klik ni, kita tengok dulu fear and grade. To fear and grade index berada di grade. So dan kita still lagi dalam 73. So meaning kita still lagi kata dalam grade lah, kata dalam fasa tamak lagi, meaning ramai buyer lah. Apa pun kata good lah, secara keseluruhan good. Sebab apa, kita tengok price retrace, kita masih lagi ada buyer banyak. Meaning kita akan tengok ada ke untuk kenaikan tu mudah untuk kita melakukan kenaikan. So guys, first kita review market di coin market dulu. Pertama kali kita tengok kat manakah total market. So total market berada untuk hari semalam ataupun untuk sekarang ini 2.62 trilion. So untuk dalam percentage kita nak for 24 hours kita drop 1.30%. Kemudian untuk volume agak terkejut juga untuk minggu ni. Sebab volume hari minggu agak banyak, agak 130. Lalunya hari minggu kita akan expect bawah dari 100. So even kalau kita tengok kat sini pun ada peningkatan 0.15. So agak menarik untuk minggu ni. Walaupun expected untuk satu had lalunya kita akan tengok low volume, tapi aku kata expected untuk hari minggu ni ataupun hari semalam, hari Sabtu ni, aku kata expected agak tinggi lah, aku kata volume yang kita dapat. So mostly lalu kita dapat, kalau siapa yang perasan hari Sabtu had, maybe kita akan selalu kita akan dapat below 100 lah, below 100 billion USD dollar untuk volume. Kemudian BTC dominan still lagi berada di 44.5. Kemudian Ethereum still lagi melakukan kenaikan 19.4. So ini kita ada akan melakukan naik minggu lepas ataupun 2-3 hari lepas, kita ada kenaikan yang dah silah di dalam Ethereum. And Ethereum juga dah pun breakout dia punya all time high. Juga Bitcoin dah breakout all time high dia 65k. Ethereum pun dah breakout dia punya all time high. Nanti kita akan tengok di chart. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 61.6, drop hampir 1%. Ethereum 4.2, 4.3 juga. Ethereum dah pun breakout dia punya all time high di 4.3. So semalam tu yang minggu lepas kita tengok adalah 4.4, itu yang tinggi. Dan untuk hari semalam kita drop hampir 3%, 2.78%. And then kita tengok Binance juga drop 1.17, tapi perkenaikan drastiknya kita dah break kita punya second major resistance, iaitu di 508. So now kata last resistance ataupun major resistance yang kita perlu break adalah di 584. So antara 508 ke 580 itu adalah kata golden box untuk resistance tu. Selagi mana kawasan tu kita perlu tunggu dulu confirmation untuk break di 580, barulah kita akan ada confirmation untuk dia pergi ke 1k USD dollar per coin untuk Binance. So untuk Cardano another drop hampir 3.5% ke 1.94. Bercakap consider antara kawasan $2 ni, aku kata consider good position buy. Sebab apa, kita berada retest di kata last resistance yang mana resistance tu dah menjadi support. Solana juga drop 4%. So mostly Polkadot 3%, Shiba Inu drop 12%, Dogecoin 7%. So mostly semua melakukan dropping. So agak dropping, mati pun $8. Mati pun dah touch $2. Now dah drop rate 1.8. Tu expected mati, kata tu nak tambah juga mati. And then tu semalam ni Zul dah buy CRO juga Zul buy sikit. So alang-alang ada, aku kata subscriber tanya pasal CRO, nanti tu akan tunjukkan kat mana Zul buy. So itu yang mostly semua sedang malam melakukan rate untuk 24 hours. So normal untuk semalam. Sebab apa, kita expected untuk satu hari tidak berlaku perubahan. Dan Bitcoin kita tanya still maintain lagi yang dalam 66.1. So apapun kata kejatuhan semalam disebabkan expected total market drop, kemudian volume yang agak yang tinggi lah. So meaning sebab tu lah kita tengok ke penurunan yang
agak banyaklah di dalam certain altcoin. Sebab kita tengok Bitcoin dominan maintain, Ethereum meningkat. Tu expected kejatuhan semalam more dalam kejatuhan dalam altcoin. Sebab tu kita tengok altcoin more suffer daripada Bitcoin. So guys, let's go, kita pergi review. Pertama kali kita akan pergi ke total market. Itu ada permintaan untuk Litecoin, CRO Zoom buy semalam. Zoom buy dah 800 coin. Kan Zoom dah buy, Zoom buy 600 coin. Kemudian untuk Zilliqa, Appen NFT, kemudian kita ada juga di Tencent Box. So ini permintaan. So let's go guys. Pertama kali macam biasa kita akan pergi dulu ke total market. So total market crypto, macam mana keadaan dia total market tu, awal bercakap kita dah ada satu monitor. Ini maknanya right, ada dua trendline besar ni. Apa yang dua monitor sekarang, yang paling kecil lah kita monitor untuk breakout ni. So untuk total market minggu ini kita dah pun breakout, dan breakout kita dah berlaku retest. So retest ni supposedly untuk kita tak nak naik jatuh bawah. Kalau jatuh bawah balik, meaning kita akan back balik ke kawasan almost 4.48. Meaning kita akan ada drop yang drastik lah di Bitcoin dan juga altcoin. Tapi zone expected dah breakout expected untuk minggu depan, hari Senin sampailah minggu baru lah, minggu start first week untuk bulan 11. Probably kita akan ada good pump untuk naik at least ke 2.8 sebelum kita ada sikit retestment balik untuk breakout ni, kemudian untuk more naik ke atas. Target kita di 3.3 trilion untuk di total market untuk bulan 11. Itu yang expected kan. So apa pun good, kita monitor untuk total market berdasarkan RSI pun dah berada di atas 50, meaning atas 50 meaning kita akan journey untuk kenaikan. So antara 50 ke 70 sekiranya RSI bermain kawasan ni, meaning chart harga kita kan expected more akan naik ke atas. So untuk short term, adakah akan laku drop bawah lagi kita hari ni. So untuk star RSI, more short term tengok star RSI berada di oversold, hanya sedikit lagi bawah. So maybe kemungkinan besar untuk hari ni kita ada sedikit lagi sideways sebab ini hari Ahad. So sedikit sideways untuk drop merah sebelum kita push price naik ke atas untuk minggu baru. So good sign untuk di total market untuk melakukan peningkatan. Tapi pun aku don't panic juga sekiranya price itu drop more ke 48. So ini normal. Sekiranya berlaku, kita akan seperti harga Bitcoin juga akan drop. So Bitcoin drop sampai mana, nanti dia akan tunjukkan. Sekiranya naik sampai mana, drop sampai mana, nanti dia akan tunjukkan di Bitcoin. So guys, let's go, kita pergi ke BTC Dominant. So BTC Dominant, apa yang berlaku di BTC Dominant? Cakap dua seperti ada good bound kawasan ni, kita ada minus support. Now BTC Dominant dua seperti dia akan journey ke pergi 4.6 balik ke resistance dia. Meaning apa yang berlaku, sekiranya keringat total market jadi meningkat, kita akan seperti harga Bitcoin juga akan melakukan peningkatan drastik disebabkan BTC Dominant meningkat. Tetapi sekiranya kita tengok total market drop ke 2.4 macam dua expected tadi, ada dua, sama ada naik atau turun. So itu expected. Kalau BTC drop, kita akan expected di BTC Dominant still juga meningkat. Dan apa yang akan berlaku, harga Bitcoin akan melakukan penurunan, kemudian altcoin juga akan melakukan penurunan. So ataupun penurunan itu yang kita expectkan boleh berlaku. Tapi dropping hanya normal, seperti tak apa untuk Bitcoin. Nanti kita lagi kecap, kenapa tak risau pun kalau ada lagi dropping untuk dalam Bitcoin. So let's go, kita pergi ke BTC. So ini chart zone ya, ini chart zone. So ini mungkin ini sama. Kita pergi kat sini. So inilah Bitcoin USD. So Bitcoin sendiri apa yang zone monitor? Zone monitor semalam yang sebelum ni kita ada monitor satu channel tu nak wedge, iaitu falling wedge tu dah pun breakout. Untuk hari Jumaat kita breakout, kita breakout hari Jumaat lah penting. Kemudian untuk hari Sabtu Ahad kita hanya buat sideways untuk dropping. So kita pun kata script yang zona tu dah berlaku. So meaning sekiranya ini berlaku, meaning dalam price maknanya kita in good mood untuk preparation untuk naik ke atas. So untuk kita tu ada minor support dan second support. Saya cakap sekiranya tadi total market daripada 2.6 ni terus lajak ke 28, apa yang akan expected berlaku, Bitcoin dominant akan meningkat. Ini kita akan sebab harga Bitcoin akan shoot up one more time untuk breakout kita punya all time high yang lepas, iaitu 65, untuk breakout one more time, retest and kita sebab good run untuk pergi ke kita punya 72 di 1.2 Fibonacci dan expected more ke 1.6 dan 86k. Dua target zone untuk bulan 11 sama ada 72 dan 86. So itu expected. And sekiranya total market drop lagi di bawah sekarang ni, sekiranya total market tak berjaya naik atas, makin drop lagi bawah ni, ini kita akan expected 2.48. So sekiranya total market drop ke 2.8 and expected tadi BTC Dominant memang journey untuk naik ke 46%. Ini apa berlaku di Bitcoin.
kita akan expected Bitcoin boleh drop lagi lebih low. Drop sampai mana? Dua expected drop dalam 60. So one more time retest untuk kita punya support, kemudian barulah kita akan ada move balik naik ke atas. So drop itu sekiranya ini berlaku, dua dapat inilah opportunity. Sebab tu kalau ikutkan di ni, kalau siapa nak buy, anda boleh buy di kawasan ni, ambil di 60k sekiranya berlaku. Tapi sebelum ni cakap, siapa yang dah buy 58, anda hold saja. Kalau anda nampak ni kemudian jatuh 60, kalau anda tak perlu panic sell, apa yang anda perlu buy, anda perlu buy more sekiranya Bitcoin jatuh 60 tu. Tapi kalau kata 60, area 61 ni, kalau nak buy tak masalah, anda boleh juga buy sebenarnya. Tapi yang kata whatever anda buy 61 ataupun 60, anda boleh bercuri. Tambah anda nak ambil anda first buy di 51 sikit, mungkin contoh kalau anda ada RM1,000, mungkin anda buy kat sini 500 dulu, kemudian reserve 500 lagi, sekiranya ada rezeki anda jatuh 60 lagi, ada bright more 500. So ini anda tak kehilangan modal lah, anda tak habis modal untuk beli. So kalau anda buy 1000 kat sini, kemudian price tu drop lagi, so ini dah tak ada modal nak ambil. So kata be smart dalam market, be slow, jangan tamak, step by step. Tapi kalau anda tak silap pun, anda nak beli 1000 pun tak ada, tapi anda make sure anda tahu kini price tu jatuh dan naik balik, anda punya hold saja, tak perlu panic sell, give and time, price tu akan naik balik ke atas. Itu yang Zul expected kalau Zul buat lah. Dan kalau Zul akan expected, Zul akan buy dulu 500 kat sini, kemudian Zul hold, sekiranya ada opportunity lagi, Zul akan buy 50. Sebab apa? Kalau price tu terus share up, tak masalah, kita akan tunggu dia terus naik, kemudian breakout yang ni, kemudian kita tunggu retest. So 500 yang kita ada 1000, dah masuk 500, tukar tadi, untuk ini kita boleh masuk lagi 500. So position buy sentiasa ada, so be patient. Tapi orang kata jangan running out, kata peluru ataupun modal lah. Sebab apa? Kalau nanti kita tak boleh buy deep. So itu di Bitcoin tu, itu yang di Bitcoin. Berdasarkan RSI pun kata price dah pun berada di atas 50. Hopefully kita tak jadi macam ni, drop back. Sini drop back, ini kita akan seperti di Bitcoin seperti boleh jatuh ke 60. So apa yang kita boleh berlaku lah. So now antara kelang data 50 atau 70 adalah good position untuk price increase. Kemudian kalau di stock RSI untuk di 4 hours, kita pun kata ada sedikit lagi momentum untuk drop ke bawah. So possibility aku kata nak jatuh ke 50 tu ada. Possibility untuk Bitcoin drop ke 60 still ada. Sebab tu cakap kata don't panic, tu hanya preparekan anda. Sekiranya price itu drop ke 60 pun don't panic, kata ni adalah another opportunity untuk anda buy. So kata siapa itu dah buy di kawasan 58, 57 macam cakap itu, so untuk hari ni pun kalau anda buy 61 pun tak salah buy. Kalau anda nak tunggu rezeki, kalau dapat kata tunggu aku kata nasib lah, kita seperti boleh jatuh. So kiranya aku kata be smart, buy dulu 500, kemudian kat sini buy lagi 500. So aku kata buy sini dapat banyak coin ni, buy kat sini dapat banyak lebih coin. So kalau ada rezeki yang dah kurang sikit, orang kata kurang ni yang dapat macam ni, anda buy kat sini, price naik, dah profit, retrace, buy lagi kat sini 500 untuk kata yang modal tadi, untuk habiskan yang 100 tadi. So itu yang saya sepatutkan Bitcoin. So good secara keseluruhan apa yang berlaku. So hopefully untuk minggu depan kita sepatutnya jatuh, ataupun hari Ahad ni kita tengoklah. Untuk sepatutnya nak tunggu hari Ahad juga. Untuk habis hari ni kita tengok macam mana. Adakah kita akan terus naik, aku kata masih lagi sideways, tapi Zul mau expected kalau pergerakan ni slowly ni kita sepatutnya ada lagi untuk sideways ke bawah, ataupun maybe ada one candle small, kemudian baru naik atas, reject balik untuk naik ke atas. Itu yang tu tunggunya. Sebab apa? Zul ada letak leverage di kawasan 60. Tu hopefully dapat. Kalau tak dapat tak masalah, Zul akan biarkan price tu naik, kemudian naik saja ni expected untuk hari Senin kita tengok, expected tu akan masuk di 61, expected right price untuk naik ke atas. Itu yang Zul expectkan untuk tu punya point leverage. So let's go guys, kita pergi ke coin pertama yang permintaan, iaitu pertama Litecoin. So Litecoin tak masalah, tu ada dia punya chart. So Litecoin okay, Litecoin tu ada dia punya LTC kan, akan LTC, LTC gambar ada di 18. So macam cakap kat mana kan price ni, dulu tu ada bagi tahu untuk LTC punya price masih lagi berada di kawasan hampir support. Tapi apa yang kita seperti dah berlaku, tu ada monitor satu channel ini, satu trend line, dah trend line ini dah pun breakout. So kita breakout yang cantik, breakout yang ni. Now untuk LTC hanya kuat sideways. So macam ni, sekiranya Bitcoin melakukan kenaikan macam seperti bulan 11, kita ada kenaikan daripada 2.6 trilion ke 3.3 trilion untuk total market, meaning kita tengok harga market kripto akan terus meningkat. So meningkatnya market kripto, meaning kita akan tengok
coin akan juga melakukan peningkatan. Coin mana yang akan melakukan peningkatan bergantung kepada kata sesuatu coin itulah. Tu untuk LTC secara teknikal kita dah pun breakout. Now kita expected untuk journey kita pergi ke at least ke 300 ke major resistance dia. Jadi kita tengoklah kalau ada lagi momentum naik atas, kalau kita ke break saja 340, meaning kita akan expected ada 1.600. Tapi at least kalau kita dah kuasa buy kawasan ni sampai 300 dah pun profit. Itu yang tu masuk LTC. Breakout ni dah pun kita menunjukkan confirmation kita untuk journey ke 300. Sama ada kita nak journey ke 600 tu kita perlu tunggu another confirmation, iaitu break major resistance ni antara 300, price dalam 350. So untuk yang ni breakout ini dah pun menunjukkan confirmation untuk kita sampai at least price itu sampai 300. Kemudian untuk sampai 600 kita perlu tunggu break 38 itu pun break major resistance kita. So itu yang terpatut di Litecoin. So hopefully ini membantu anda macam mana pergerakan chart. So kalau nak buy macam cakap, consider still lagi good buy sebab apa breakout dan masih hampir dengan kita punya major resistance. Kira-kira anda tahu Zul, cakap Zul mau selesa untuk buy all in di whatever price dalam kawasan last support. So walaupun kata sedikit dah breakout pun, tapi at least kalau anda masih belum ketinggalan jauh lah dalam pembelian market tu untuk Litecoin. Tu siapa yang ada Litecoin, so kata ala hold saja. So sepatutnya at least sampai 300, kemudian 300 dah bolehlah hantar mana nak keluar profit sikit apa, adapun nak keluar modal, and then sepatutnya untuk right profit ke, sepatutnya lah tunggu confirmation. Ini confirmation untuk sampai 300, untuk confirmation untuk sampai 600 kita actually kena tunggu dulu break 350. Itu di Litecoin. So next coin ialah kita pergi juga pergi akan di Appen dulu. Appen NFT. So Appen NFT ada yang tanya Zul. So tengok market dekat mana? Appen NFT ada di KuCoin. Okey, kita akan ambil KuCoin lah. Ambil KuCoin. Appen NFT. Tengok apa dia punya short term ya. NFT. Okey, NFT. So NFT, USD, NFT, USD. Kita akan okey, yang ni. So Zul akan ambil ni. So ini okey, dulu maknanya Zul macam tu kan. Zul rasa dulu ada orang tanya Zul NFT ni. So ini apa yang Zul nampak di NFT. Untuk sekarang ni kita akan cari last support dia. Tapi ni kita tarik paling low, kemudian price paling high. So untuk itu kita dapat satu golden bar antara 0.6 0.7, iaitu kalau Zul boleh zoom in 0.6, 0.7 kita akan dapat golden bar, Zul akan draw, meaning kita tu last support. So whatever siapa yang dah buy kawasan, consider good position untuk buy untuk long term. So NFT price dia kata banyaklah point 0.00002. So banyak zero tu orang kata at least ada 6-5 zero depan. So pun kalau nak buy long term, saya cakap kita tak boleh apa pun anda perlu kaji dia punya fundamental. So ini kata antara tu tak pasti ada punya fundamental Appen NFT ni apa, tapi memang tu selalu dengar kat Appen NFT ni. So kalau sekiranya anda buy kat kawasan tu, now kat manakah price target berdasarkan technical, kita akan akan tarik kita punya high dan current low to high, latest high dan latest low. So titik ini, so meaning kita akan ada satu resistance. So untuk itu NFT dah berada di resistance dan kita dah berlaku rejection daripada resistance. So sama juga di macam di Litecoin tadi, untuk kita ni cakap kita dah breakout ni, sama juga itu ni kalau ikutkan tu boleh tarik trendline punya. Alright, sama juga trendline ni. So ini kita boleh guna sebagai contoh macam mana berlaku pergerakan LTC sekarang, pertama kat macam NFT lah, NFT ni. So apa yang berlaku, kita ada price di major support. So macam cakap macam tu Zul mau selesa kalau Zul nak buy sesuatu coin tu, kalau Zul dapat kata bought dalam price orange ni, memang Zul akan all in lah. Apa itu all in? Zul akan target setiap coin Zul akan buy. Contoh Zul nak buy target ni 10,000. So meaning kat sini whatever price dalam kawasan ni Zul akan all in dapatkan 10,000 coin, kemudian Zul akan hold saja untuk mau long term. Sebab apa Zul tahu Zul buy di good position, give a time price aku akan naik lah macam ni. So untuk ini apa yang seperti yang dulu kita ada trendline ni dah pun breakout, kemudian kita kata buat sideways, dekat sideways and then kemudian dia shoot up naik atas. Shoot up macam mana? Dekat breakout saja trendline ni, confirmation untuk sampai di at least first major resistance di kawasan bawah ni. So price dah pun sampai ke di hampir 5, kemudian price itu cuba untuk breakout kita punya major resistance di kawasan
0.6. So apa yang berlaku sekarang adalah price dan berlaku rejection. So rejection tu persoalannya, rejection tu akan sampai ke mana? So rejection tu kita akan expected, kita akan cari minor support, swing low to swing high. So possibility untuk dia drop expected kembali balik ke kawasan major resistance. So kalau anda nak reinvest ataupun siapa nak buy di NFT, so macam tu kalau Zul nak buy NFT ni, apa yang Zul akan buat, Zul akan tunggu untuk price tu at least touch back di kawasan price, iaitu dalam ikutkan ni 0.4 akan tu tak perlu tunjuk lah 0.00 tu hanya sebut 4 je, tu anda tahu price dia. So expected dalam price lingkungan ini tu nak lah consider good position untuk buy untuk long term. Tu ini adalah consider juga good position untuk anda all in. All in tu macam mana? Macam juga tadi, kalau anda letak target 10,000 coin, consider ini juga good position untuk dapatkan 10,000 coin. So antara 4 dan 3. So now price sebab apa kita expected drop ini, possibility untuk dia naik balik. So untuk ini kita dah dapat confirmation untuk sampai 0.5. Now untuk dapatkan more higher high ke atas, jika kita perlu break major resistance yang purple ni, untuk expected kita akan dapat price, iaitu price target 1.6, iaitu kata kita akan buang satu. Now kita ada 5.0, expected buang satu. So kata mungkin ini boleh jadi macam Shiba Inu juga. So apa pun tak pasti, aku kata banyak, aku kata meme coin ataupun kata coin yang ini, so anda boleh ambil opportunity lah. Kalau anda sanggup loss, contoh kalau anda nak kata high risk high return, contoh kalau anda sanggup letak 1,000 coin $1,000 USD dollar untuk buy, katakan anda berani untuk 1,000 USD dollar, tapi consider kalau anda buy ni expected kalau dia naik expected 1.6 pun anda dah untung banyak lah, kata apa-apa expected. Tapi untuk confirmation, kita perlu tunggu confirmation untuk NFT IPENG NFT ni untuk breakout yang ini kata 0.006 ni, untuk expected dia akan pergi ke 0.01 ini di kawasan ni. Berkah ada 4 daripada 50 ke hanya akan reduce menjadi 40. So itu adalah good price target untuk anda. Apa yang berlaku di Shiba Inu sama juga, price to break major resistance sampai dia 1.6 kemudian berlaku rejection. 1.6 tu lah pada 0.009, now dah retrace balik ke 0.6. So itu yang berlaku. So NFT pendency ni lah tu dapatkan kalau anda nak buy. Kalau siapa yang dah buy kawasan ni, anda boleh hold saja. And then untuk anda reinvest, siapa nak reinvest balik, tunggu kawasan ini untuk seperti good position buy. Untuk long term, anda boleh all in juga di kawasan ini. So itu kata all in juga, bukan all in modal semua, all in target ya. Jangan salah faham. Bila sebut all in tu bukan all in semua modal anda. All in itu adalah all in target anda. Contoh kalau anda letak macam 1,000, kat sini consider boleh dapatkan 1,000 coin anda tu, bergantung pada target anda berapa yang coin anda nak di dalam sesuatu price. So itu NFT. Kemudian kita akan pergi siap kat situ, kita akan pergi ke Sandbox juga. Di Sandbox, so Sandbox price 17, so kita akan tengok market sikit. Sandbox ni rasa tu tak pernah buat lagi. Okay, ada Binance, so kita akan pergi Sandbox di Binance. Ni tengok dia punya keyword ialah di Sand, SAND USD. So dikatakan Binance. So saya nampak price dah melakukan shoot up yang tinggi sampai 2.3. So apa yang berlaku? So let's go kita buat. Tak pernah buat lagi analisis untuk ni. So Sandbox kita akan pertama macam biasa. Okay, untuk tengok pergerakan dia, untuk secara pergerakan yang sihat. So meaning good position untuk buy untuk long term. Bukan buy sekarang, meaning good coin untuk kita hold untuk long term. So now kalau kita tunggu macam tu sekarang, tu tak pernah lagi buat send and then Zul berminat untuk beli send. Kat mana price itu yang kita akan expected. So macam mana kita akan cari harga paling low dan kita akan harga paling tinggi. So paling tinggi untuk sekarang adalah kita expected ada di 2.36. So kat sini Zul nak double check dulu. Zul nak double check untuk SAND USD. Kita akan pergi ke chart lain. Kita akan pergi ke Bitstamp. Kita Bitstamp tak, tengok betul tak harga ke 2 point. So tu meaning betul. So meaning betul, kita boleh pakai lah. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok certain exchanger dia lain information. Tu meaning kalau dua exchanger sama information, sama price target tu, meaning kata legit lah coin tu. Legit lah price tu. So meaning kita ni kita lock. Now kita dah dapat, kita nak test, nak check bawah betul tak betul-betul low. So consider low betul. So now kita tengok major support kat mana. Untuk Sandbox, whatever price sekiranya
jatuh balik di kawasan ini adalah good position untuk buy. So kita belum ada retest lagi, sekiranya berlaku adalah kata good position untuk buy untuk long term. So untuk sekarang ni memang dah tak ada good position buy sebab apa, dah ketinggalan bus. So now kita hanya perlu tunggu saja untuk yang ni. So untuk tengok price target ni sampai mana, sebab apa kita dah tak ada resistance. So meaning kita tak tahu price itu discovery sampai mana. So kita perlu cari kuartal resistance yang lepas. So resistance lepas yang pertama yang ini, swing low to swing high to swing low. Kita tengok macam mana price to reaction, break saja major resistance yang ini. Baik, ini adalah kuartal major resistance sebelum ini. So jangan kuartal keliru. So yang purple ni adalah major resistance sebelum ni, which is mencakap selalu cakap break saja major resistance ini seperti akan price naik atas. So breakout condition, breakout retest balik. So ini satu chart ni anda boleh tengok apa yang berlaku di Cardano. Sama juga kita breakout dan senang retest yang lama. So be patient. Sama juga Sandbox pun melakukan gerakan yang sama. So untuk saya cakap di Cardano ni, price $2 adalah good position untuk anda buy untuk long term. Nanti dia akan touch juga. Nanti dia akan pergi chat sedikit di Cardano. So di Sandbox apa yang berlaku sekarang, price dah pun shoot up di atas. So expected 1.6 dia dah pun sampai. Expected target kita 1.6 dah sampai, 2.6 dah pun sampai. Now kat manakah journey? So kita expected boleh sampai lagi ada 4.2. So sama ada kita tengok retrace tu sampai ni, tapi dia expected disebabkan dia dah break 1.6, dah sampai pun dah 2.6, dia tak expected dia akan drop sampai major support. Meaning possibly dia akan hanya drop sampai 1.6 sebelum dia akan continuously untuk hit kita punya target, iaitu maksimum target di kawasan 4.2 di antara $3.3. So untuk Sandbox bukanlah good position, tapi sekiranya ada siapa-siapa buy di kawasan antara below $1, so sekiranya anda buy below $1, ketahuilah bahawa position anda itu adalah good position buy untuk long term. So meaning anda boleh ride market sekarang untuk at least pergi ke $3.3. So bila price sampai saja area $3.3, meaning anda dah good position untuk keluar modal, dan juga at least anda bawa keluar juga 50% profit anda. Dan lagi 50 anda boleh hold dalam market, ataupun anda nak keluar semua tak masalah. And seperti apa yang berlaku, kita akan buat reinvest balik. Kita akan cari support yang baru, iaitu support yang kita cakap cari low, kemudian cari high baru, kemudian expected support kita akan more higher lah expected ni, barulah lakukan invest untuk long term. So Sandbox antara chart dia kata pergerakan yang cantik juga. So ini mungkin dia boleh masuk dalam punya watchlist. Nanti dia akan tag kat sini to Sandbox Sand USD. Binance ni dia akan ambil ini, meaning dia akan highlight dan dia akan masukkan kat sini. So meaning untuk yang ini kita akan watching lah, expected sekiranya tu hari nanti ada good position untuk buy. Macam cakap tadi, dia akan cari last position. Macam mana dia cari last position? Dan juga kita akan cari paling low, kemudian kita akan cari high baru. So high baru tu supposedly hopefully sampai 3.3. So meaning 3.3, meaning katakan dia 0.6 expected. Untuklah expected major support lepas ni kita akan berada di kawasan ini. So berprice jatuh kawasan ni nanti in future tu akan grab buy untuk long term. So sebab apa? Dia tengok dia punya pergerakan, secara pergerakan chart itu adalah chart dengan pergerakan yang untuk long term punya, ada pergerakan chart yang sihat, meaning fundamental dia juga good untuk long term. Itu untuk di Sandbox. So settle di Sandbox, next kita pergi kat Zilliqa. So siapa kat ada di Zilliqa? So Zilliqa ni kita tengok macam mana. So Zilliqa ni consider good position, coin bukan good position. Zilliqa ni good coin untuk hold long term. So kita akan pergi di Binance. Cuma tengok chart dia punya untuk Zilliqa punya, kat mana price dia sekarang. So kalau anda nak buy Zilliqa sekarang, consider good position untuk buy. Sebab apa? Price itu berada di major support. Sebab apa? Zilliqa ni Zul ada monitor juga, cuma Zul tak buy lagi. So kalau siapa nak buy Zilliqa, consider good now. Sebab apa? So sebab apa Zilliqa ni good? Macam cakap, Zul ada price paling low, paling high, Zul tarik Fibonacci, Zul dapat major support di kawasan ni ataupun last support. So apa bermakna last support? Whatever anda nak buy Zilliqa. So kalau siapa nak buy Zilliqa now lah, consider good position untuk buy untuk all in. Apa itu buy all in? Kalau anda target nak letak 1000, beli 1000 coin, bergantung anda nak 10,000 coin pun tak apa. So anda boleh all in, dapatkan target coin anda di sini untuk expected right market untuk naik ke atas. So seperti analisis yang sebelum ni, macam cakap,
Bila price itu berada di major support, good position untuk anda in dapatkan price, untuk dapatkan kata target coin anda, and right market at least untuk price itu ada confirmation untuk sampai di kawasan $17, kemudian expected boleh lagi sampai di kawasan 1.6 di kawasan 38. So good untuk Lika ni. Agak cantik tu chart ni, agak menarik untuk Dubai ni, sebab apa, tengok pergerakan chart dia pun memang untuk long term. So meaning dia akan masuk juga dalam untuk punya watchlist ZIL USD. Itu maka ZIL so dia akan buy sini, ada dia akan letak ke bawah, dia akan letak paling bawah. Sebab bila tu bawah ni adalah antara coin-coin yang Zul berminat untuk beli. So antara merah ni lah antara coin-coin yang Zul berminat beli. So Zilliqa, Sandbox good untuk buy. So dia akan buang kat sini, dia akan buat okey, Zilliqa okey. So kalau ini, kalau itu boleh buat color merah je ni. Kalau anda subscribe untuk kata bayar buat monthly untuk trend view, ini anda boleh banyak function kat color-color ni, anda boleh ubah. So anda macam note lah, macam tu ingat je, tak salah. So paling bawah ni main tu akan expected untuk buy lah. So untuk Zilliqa, Sandbox, Zilliqa good position untuk buy sekarang. Sandbox kita perlu tunggu. So itu untuk nanti. So itu untuk Zilliqa. Untuk long term, cara fundamental anda perlu kaji sendiri. Tapi untuk Zul maknanya, Zul tengok pergerakan chart dia tu memang pergerakan chart yang kuota good fundamental. Dan kuota now ada berlaku retestment. Tu now lah kuatan good position untuk buy untuk long term. So agak attempt juga, agak menarik ni. Maybe Zul akan buy juga. Sebab apa, semalam Zul buy CRO. Mungkin hari ni Zul akan buy juga di Zilliqa. Zilliqa ni kat mana dia punya market dia. Kalau market dia senang nak beli, ada di Binance, ada pun CRO, mungkin Zul boleh buy lah. Dia ada di Binance, dia boleh KuCoin, Crypto.com ada. Alright, Crypto.com pun ada. So ini memang Zul akan buy hari ini. So berapa Zul akan buy? Untuk Zilliqa ni price sekarang Zul expect Zul akan dapatkan 1000 coin. So meaning 0.1 harga tengah 0.10 darab dengan 1000 coin. Meaning Zul hanya perlu bawa keluar modal $100. $100 darab dengan ringgit Malaysia. So Zul hanya perlu buat keluar $500 ringgit untuk dapatkan 1000 coin. Now Zul boleh hold untuk long term. As expected kita akan breakout sampai 38 dan higher price paling tinggi kita expected boleh sampai di $1. Tu expected form itu sampai $. So banyaklah $1 tu kalau kita ada tadi. Kalau macam juga kalau di invest 500 ni, kita ada 1000 coin tu 1000 coin kalau darab dengan $1 expected $100. So dia boleh tolak dengan kita punya modal hanyalah $100 and kita untung $900. So good position untuk buy untuk long term. Dan kalau anda nak push more higher, anda nak buy more banyak, tak masalah, anda boleh buy lah banyak pun. Nak letak $1000 pun jika aku kata budget itu on your own and risk tu on your own juga. Bukan on risk, anda perlu taklah sekejap macam tu. Dia ada buy banyak macam Zul letak kemudian dia ada buy Bitcoin, dia ada coin kat anda Zul. Bila Zul buy satu coin tu, dia buy more untuk long term, more than 5 year ke atas. So Zilliqa good position. Thank you siapa tanya tu. Hamba anda dah buat tu, tambah lagi Zul punya collection all coin. Zilliqa Zul akan buy juga untuk hari ni. Nanti Zul akan update. So anda nak tengok update tu macam Zul akan update nanti. Sebab apa nanti semalam Zul buy CRO tapi Zul tak sempat update. Nanti Zul akan tunjukkan, nanti Zul akan screenshot, Zul akan tunjukkan di Zul punya di Discord lah. Discord ni adalah kuota member jual member je. Siapa jual member dia akan dapat link Discord ni. So sebelum kita pergi ke net lalu di crypto CRO ni, kenapa Zul buy semalam. So sebelum tu Zul nak pergi dulu untuk thank you siapa yang dah follow Zul punya join Zul punya membership. Untuk yang ada baru ialah Muhammad Reda, Khairi Laston, kemudian Izizan kelas second month dia kata dah rejoin balik. So thank you 2 bulan dah masuk bulan kedua. Ada juga yang lain lama juga yang dah rejoin untuk bulan kedua. Thank you untuk support Zul. Tu untuk Khairi Laston ni semalam dia tanya tu, dia sebab di komen tu nampak komen dia cakap dia tak dapat access ke dia punya Discord. So mungkin dia ada kata ada sedikit technical issue kat itu. Tapi apapun sepatutnya kalau anda baik saja tekan button join ini and then anda dah proceed semua, and then sepatutnya anda akan nampak satu dia ada home, video, playlist, community dan membership. So anda hanya tekan saja membership ni dan dalam itu ada Discord. So sepatutnya tak berlaku sembarang perubahan. Sebab apa, memang ada je yang baru masuk. Contoh yang paling latest yang paling masuk ini ada Harry. Tu kat sini ada pun baru. So kalau ikutkan baru semalam ni masuk. Tu yesterday, tengok yesterday pukul 10 dia dah masuk. Tu expected mungkin ada
mungkin ada sikit technical issue untuk anda, tapi pun try cuba lagi. Kalau gagal juga masuk, nanti anda boleh PM tepi ke tu, nanti tu kita buatlah macam mana tu akan suka nak masuk tu. Itu di MC banyaklah tu share. Malam tu ada sharekan beberapa artikel dalam ni. So kat sini aku kata untuk fundamental anda akan boleh kata share artikel, kemudian anda boleh baca lah untuk kata tambah knowledge anda untuk fundamental untuk sesuatu coin itu. Betul guys? Jangan lupa kalau nak support tu, boleh juga dengan button like, subscribe, dan juga kalau nak more advance, anda boleh tekan button join untuk dapat aku kata sedikit eksklusif untuk dapat tu punya Discord channel. So guys, itu untuk yang tu. Last untuk coin ini adalah CRO. So kenapa tu buy CRO? So buy CRO semalam adalah disebabkan satu ni adalah aku kata ada, yang ni maknanya disebabkan artikel ini sebab tu buy maknanya admin ni. So ini kita akan seperti CRO juga. Kita tahu CRO ni adalah salah satu exchanger seperti Binance, UB. CRO adalah satu exchanger juga. So good untuk buy untuk long term. So CRO semalam kenapa tu buy? Sebabkan news tu, kemudian tu seperti nak buy pun buy di kawasan major resistance. Cuma buy tu belum lagi confirmation. Kenapa tu berani buy itu? Disebabkan tu buy tahu tu buy untuk long term. Sebab apa tu target lagi tu nak buy lama untuk CRO. Tu mana chart CRO tu? So CRO kat sini. So ini aku chart CRO sekarang, kat manakah price itu berada. So siapa yang buy CRO di kawasan antara 10 sen dolar ni, consider good position buy tu, hold saja. Expected price tu expected boleh sampai 1.6, 40 sen dolar, dan paling tinggi expected boleh sampai at least sampai nak beli $1. Tu untuk CRO. Do buy kat mana semalam? Do buy price di kawasan major resistance. So bukan good buy, ni adalah buy risky. So buy tu tak salah. Kalau tu buy sini price drop pun tak salah. Sebab apa? Tu memang plan untuk hold untuk long term. Tu buy sikit untuk at least take profit. Kemudian aku kata bukan take profit, untuk kata tu ada coin dalam tu. Itu kata risiko tu yang tu ambil. Tu tahu tu buy high. Tu buy di kawasan bukanlah aku kata confirmation. Tapi tak masalah sebab apa? Tu memang plan untuk long term. Kalau dia drop ke bawah pun lagi tu happy. Tu akan grab more untuk buy, untuk target more. Tu untuk CRO sekarang tu ada dah 800 coin. Tu target untuk 1000 coin. Tu lagi 200. Tu apa yang tu tunggu sekarang? Tu tunggu untuk tunggu dia breakout major resistance ni, iaitu dalam 2.23. Sekiranya breakout ini, meaning tu akan boleh buy another 200 coin untuk completekan 1000 coin tu. Meaning lepas tu akan ride ke atas. Tapi sekiranya price tu drop ke bawah, so tu akan grab more. Maybe kalau sampai bawah ni, possibly tu akan target untuk dapatkan 10,000 coin lah. Tu kalau sampai bawah ni, tu akan buy untuk 10,000 coin. Tapi kalau hanya breakout yang ni, meaning tu akan tambah untuk tu completekan tu punya target, iaitu 1000 coin saja. Kemudian tu right price itu naik ke atas. Itu tu punya strategi. Itu sebabkan tu buy CRO semalam. Untuk CRO pergerakan dia untuk long term memang sesuai. Tapi CRO ni kena faham, kalau anda buy memang pergerakan dia memang main masa, betul lah. Pergerakan dia memang betul-betul slow. Tapi pun kata good exchange, kata antara exchanger yang terbaik lah kita boleh pakai untuk kita punya hold, kita punya wallet, coin di dalam kita wallet. So itu di buy CRO. So let's go. Tadi dia cakap nak beli si ADA juga ni. Dia cakap nak beli ADA. Kenapa sebab ADA tu ada hanya be patient. Sebab apa? ADA ni dah berlaku dropping. So untuk ADA kita perlu faham dia punya technical. So teknik ADA dah pun breakout dia punya major resistance dan pergi 1.6. Kita belum pergi 1.2. Dan kita belum pergi 1.6. Kita gagal. Dan price tu return balik ke kawasan major resistance. So major resistance sebelum ni. So major resistance ni dah bertukar jadi support. Macam tu cakap tadi, breakout saja, retest, buat konsisten lama. Seperti macam di sandbox tadi. Apa yang berlaku di sandbox, kalau ikutkan tu ada chart ni, tu ada sandbox. So ini apa yang berlaku di sandbox sebelum ni. Breakout saja macam block purple. Jangan tengok bot orange. Bot orange ni mungkin tu boleh delete dulu. Sebab apa? Kita tak ada confusion lagi. So buat kita break major resistance, kemudian price itu buat consolidation lama dan sampai sikit 1.2. Sama juga sampai 1.2, tak sampai 1.6 pun price tu drop balik ke kawasan ni. So buat consolidation apa, dan kemudian price tu shoot up atas. So ini boleh berlaku di dalam untuk di Cardano. So Cardano dia punya script tu perjalanan lebih kurang ya, sama dengan Cardano ni. Agak interesting untuk tengok. So untuk Cardano ni, kalau anda nak buy untuk long term, now is good time buy on term. And kalau anda nak dapat target anda, contoh anda nak dapatkan 1000 coin, consider now juga good position untuk dapatkan target coin anda yang anda nak. Macam tu dah ada 1000 coin, tu buy di kawasan ni tu. Dia buy last support, tu buy 1000 coin, kemudian now do right saja. Tapi tu bukan buy sini lah, tu buy dekat kawasan
ini. So buy kau tu asal now price naik atas, and then now tu tahu price yang tu buy tu lah memang di good position buy support. Now tu right saja price untuk naik ke atas. So untuk Cardano tu sepatut untuk sampai $38 dan paling tinggi tu sepatut untuk sekiranya Bitcoin sampai $200, kita sepatut Cardano boleh sampai dalam $7 untuk satu Cardano. Tu good long term untuk buy, untuk anda hold punya target. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So hopefully di dalam analysis tu dapat membantu anda macam mana tu buat analisis, macam mana tu cari mana support, mana resistance, atau apa yang berlaku bila di support, apa yang berlaku di resistance, apa yang anda perlu buat. So hopefully dapat membantu anda. Hopefully anda sediakan buku, anda catatlah kat mana-mana. Dua je free saja, tapi apa yang tu minta hanya satu je. Anda jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe, dan juga siapa nak support tu boleh juga join membership. Kemudian boleh dapatkan tu punya link untuk tu punya Discord. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kawan-kawan. So, kita tengok macam mana. Hopefully untuk minggu depan Zul more excited untuk tengok bulan 11 sebenarnya. Sebab apa, Zul ada target iaitu di 72, at least 72, atau kita more yang kita nak ialah price terus shoot up ke 86k. Itu price target di 1.6, and sepatutnya hopefully kita dapat berdaya buat base di atas 1.6. Meaning kalau kita berjaya buat base atas 1.6, kita hanya tunggu saja masa expected price tu akan pergi ke 4.2 iaitu 180k. Itu yang tu tunggu. So untuk step by step untuk confirmation. Now kita dah ada confirmation untuk price tu at least naik lagi shoot up ke atas at least 72. Tu apapun kita tengok market, hopefully bulan 11 ni ada good more bullish untuk kita, and expected quarter now adalah expected 70% more bullish untuk naik ke atas. So guys, jangan lupa press like, please subscribe, share pada rakan lain juga, and support tu dengan join membership, dan bantu tu untuk dapat more subscriber, iaitu yang dua target iaitu 10k subscriber. So guys, jumpa lagi pagi besok. Untuk malam ni tak ada review, so jangan tunggu untuk malam ni tak ada sebab aku tu kerja. So Emily tu akan jumpa anda di pagi Isnin. So guys, Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye. Everybody get your fucking hands up.